yang kita bincang kemarin ya tak, supaya membaca ayat kursi. Umar bin Khattab dapat melihat malaikat apabila malaikat datang membacakan kepada Nabi tentang hadis Jibril tak? Bukan dalam keadaan macam mana syaitan ni rupa tak. Dia tak tahu nampak hantu. Dia cakap kita nampak hantu gala. Kalau hantu ni gaib, mana boleh nampak? Mana faham tak? Tak boleh nampak. Syaitan ni gaib tak? Itu perasaan dia. Perasaan orang Melayu yang cakap dia nampak hantu. Biasa hantu tu macam hantu Melayu, Pontianak kan, muka Melayu lah macam gitu. Dia tak akan muka Mak Saleh tak. Kalau Mak Saleh Dracula, dia akan muka dia muka Mak Saleh macam gitu. Hantu Cina, muka Cina lah macam gitu tak. So di perasaan manusia. So syaitan, malaikat, benda yang gaib yang mata tak boleh nampak. Ini dia pecah gitu. Maka itu kalau kata Nabi Ad-Dajjal, Dajjal itu ya tak, fasyarru ghaibin, dia itu sejahat-jahat makhluk yang gaib. Dia mengajarkan kepada kita bahawa Dajjal ini kita tak boleh nampak dan kita tidak mengetahuinya. Saya nak tambah, mungkin perlu juga kita bincang. Wallahi saya tidak menafikan banyak hadis-hadis yang sahih dari rawi dan sanad bahawa Nabi menceritakan tentang Dajjal. Dan biasanya hadis-hadis Dajjal ini akan dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Biasanya gitu. Macam tadi saya katakan, kata Nabi, la taqumu sa'ah, tidak akan datang, tidak akan terjadinya kiamat melainkan apabila matahari telah terbit daripada barat umpamanya, dan apabila datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini ada setengah ulama mengartikan juga sebagai Dajjal. Dan kata Nabi, apabila sudah sampai masanya Masihud Dajjal, datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal, macam-macam. Ada hadis-hadis sahih. Tapi hadis-hadis sahih ini merujuk kepada tanda-tanda besar hari kiamat. Saya nak buat contoh macam ini. Ada cerita. Banyak hadis-hadis yang sah menceritakan Dajjal tentang tanda-tanda kiamat, banyak. Saya buat contoh. Hadis Muslim, artinya hadis ini sahih. Diceritakan oleh seorang tabi'in, artinya orang ni tak jumpa Nabi, dia jumpa sahabat Nabi. Di antara yang dia jumpa seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ni seorang perempuan yang sangat alim pada zaman Nabi. Dan lebih hebat, dia ni cantik. Ada seorang tabi'in namanya Amir bin Syarahil, dia tabi'in. Dia dapat jumpa dengan salah seorang perempuan yang alim, sahabat Nabi SAW. Bila dia dapat peluang, dia nak tanya dengan perempuan tadi. Dia cakap, puan kan sahabat Nabi, puan belajar agama dengan Nabi, saya tak jumpa Nabi, tolong ceritakan saya apa-apa hadis yang boleh saya jadikan ini pelajaran. Jadi Fatimah ni cerita. Dia cerita begini, katanya selepas suami saya meninggal, kalau anda belajar fikir Fatimah binti Qais ni orang yang cantik, perempuan yang cantik. Bila dia meninggal, sampai Nabi tak kasih duduk dalam rumah. Orang perempuan yang apabila talak hidup atau talak mati, mereka tidak diizinkan keluar daripada rumah, haram, selama mereka dalam iddah. Orang Melayu tak berapa belajar buat ini. Dia kalau melahirkan anak nifas tak boleh keluar rumah, pergi pasar pun tak boleh. Nifas tak boleh, 40 hari duduk orang rumah, tak pergi pasar. Suami yang bikin kopi, bikin teh, orang datang cempelang teh, dia tak boleh. Nifas betul. Tak betul. Tapi bila suami meninggal, bukan main, baru 3 hari rencu punya merah, daripada Jurong sampai Pasir Ris nampak. Yang ini tak boleh, sepatutnya tak boleh. So Fatimah binti Qais ni satu perempuan yang cantik. Bila suaminya meninggal, tak, sama suaminya Abu Abdurrahman, suaminya meninggal. Bila meninggal, sampai Nabi tak kasih dia duduk kat rumah seorang-seorang, pasal laki-laki ni sibuk selalu main sembang-sembang kat depan rumah. Oh, laki-laki, tak? Faham-faham je lah kan. Perempuan tahu meninggal suami, apa lagi, dia pun excel kat depan, beli kopi, sembang. Nabi pun takut. Nabi cakap, engkau pergi berdiam di rumah Abdullah bin Umi Maktum. Siapa Abdullah bin Umi Maktum? Orang buta. Muazzin Nabi. Nabi pandai tak? Orang perempuan yang cantik dalam edan, Nabi cakap kau tinggal dalam rumah Abdullah bin Umi Maktum, pasal dia buta, jadi tak nampak engkau. Dia pun tak tahu kau cantik ke tak cantik. Yang penting kau selamat. Pasal orang tak berani pergi rumah Umi Maktum tak? Umi Maktum ni orang alim. Jadi dia tinggal kat sana selama dia edan. Ini dalam fikir lah Nabi ajar.
Kata Fatimah kepada yakni Amir bin Sarahil, katanya selepas aku habis iddah, aku mulai pergi ke masjid untuk melakukan solat. So walaupun nak pergi masjid solat dalam iddah, Nabi tak kasih macam gitu. Orang perempuan dalam iddah lah cerita dia macam gitu. Ini kita konang dia kasih orang perempuan peringatan. Orang perempuan hari ni tak, abang tak nak pergi, saya je pergi. Dia je pergi. Abang tak pergi pun tak apa, saya pun boleh pergi. Pergi sampai ke Kuala Lumpur seorang-seorang. Mu jaga baik-baik. Tangan baik-baik tak? Kata Nabi, la tusafir mar'atu ila ma'azi mahramin. Tidak boleh musafir orang-orang perempuan melainkan dengan mahramnya. Sampai macam gitu Nabi sebut. Tapi kita dah hidup dalam keadaan yang orang Yahudi yang kuasai dunia hari ni, semua kita okey apa? Hari ni okey apa semua? Keadaan tidak menghalalkan satu benda yang haram. Tak boleh. So kita kena sebut, kena jaga betul-betul. Kalau perlu sangat, kawal jangan sampai timbul fitnah. Ini untuk orang perempuan kita jaga. Orang perempuan senang masuk surga kalau mereka ada ilmu, insya-Allah. Katanya apabila habis iddah, maka aku pergi ke masjid untuk melakukan solat. Ini dia cerita. Satu hari, tadi kan ada satu tabi'in namanya Amir bin Sarahil. Dia jumpa dengan seorang perempuan yang hidup zaman Nabi, sahabat, dia nak berguru. Dia cakap, ni ada peluang ni, bacalah satu hadis, mudah-mudahan aku dapat belajar. Seorang perempuan yang alim ni, dia cerita. Sambil-sambil dia cerita, waktu aku iddah, aku tak keluar. Tapi bila aku habis iddah, aku pergi masjid dan aku solat yang paling depan, yang paling jauh dengan orang laki-laki. Itu kita belajar bab saf lah. Sebaik-baik saf bagi laki-laki yang paling depan, yang paling jauh dengan orang perempuan. Sebaik-baik saf orang perempuan, yang paling belakang, yang paling jauh dengan laki-laki. So dia nak pergi saf depan, tapi paling jauh dengan orang laki-laki. Dia cakap, pasal apa? Dia nak beritahu, aku dengar apa Nabi cakap. Satu hari dia sembahyang subuh. Lepas solat subuh, tiba-tiba Nabi naik atas mimbar. Selalunya subuh jarang naik mimbar, kalau kuliah pun duduk aja. Ni hari Nabi naik mimbar. Nabi cakap, semua tunggu, kata Nabi. Intazir, kata Nabi. Kata Nabi, duduk. Semua orang tak jadi bangun. Semua takut. Kata Nabi, korang tahu tak kenapa aku duduk atas mimbar hari ini? Semua cakap, Allah Rasuluhu alam ya Rasulullah. Allah dan Rasul yang tahulah, kita tak tahu. Kata Nabi, pagi ini aku tak nak cerita tentang Basyirah wa Nazirah, berita gembira ataupun berita yang menakutkan, tak. Aku nak ulang cerita daripada Tamim Ad-Dari. Ada seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni orang Yaman. Ada orang Melayu kat Melaka kemarin, dia cakap dia pun Bani Tamim juga. Bani Tamim. Dia jadi Nabi. Orang Melayu mengaku jadi Nabi. Dia cakap, anak daripada Bani Tamim. Nama Awang bin Kenit pun mengaku jadi Nabi juga. Apa sahaja dia. Bani Tamim. Bani Tamim ni daripada Yaman. Tamim Ad-Dari ni dia Nasrani dia. Orang Yaman ni banyak Kristian, Arab Kristian. Kemarin kita dah cerita tentang bagaimana dakwah Nabi ke sana. So dia daripada sana, dia datang ke Madinah, masuk Islam, dah jadi orang yang baik. Bila dia sampai Madinah, Nabi pernah tanya dengan dia, cerita. Dan dia cerita, dalam perjalanan dia nak sampai ke Madinah, dia bertemu dengan satu cerita yang sangat menarik. Kata Nabi, hari ini, pagi ini, aku nak cerita dengan korang apa yang diceritakan oleh Bani Tamim Ad-Dari kepada aku. Nabi pun cakap. Kata Nabi, Tamim Ad-Dari memberitahu kepada aku, di waktu dia daripada Yaman, dia tak jalan darat, mungkin lambat, dia jalan laut, naik kapal. Dia kata dia naik kapal, dalam kapal itu ada 30 orang yang ada penyakit kusta, sakit. Ombak yang sangat besar sehingga airnya pukul kapal kami sampai kami tersadai di satu pulau. Pulau dia tak sebut pulau mana lah. Bila kami sampai di pulau itu, kami pun naik di pulau tadi. Kami dalam keadaan takut. Tiba-tiba kami tengok ada satu binatang, bis, yang bulunya panjang sampai tutup muka. Kami tak tahu mana satu depan, mana satu belakang. Kira nak tahu seram macam tu, seram. Bukan Pontianak, bukan. Seram betul, kami seram. Tak tahu dia bercakap, binatang tu cakap. Mula-mula kami tanya dia, siapa ni? Dia tanya balik. Ente siapa? Dia tanya balik. Bukan main lagi. Sahabat-sahabat cakap, kami daripada Yaman je tak? Kami datang tiba-tiba ombak macam itu je tak? Kami dari cakap je tak? Ente siapa je tak? Akulah Al-Jassasa. Anda pernah dengar baca hadis Al-Jassasa? Salah satu yang Nabi sebut Jassasa ni tanda-tanda kiamat. Satu binatang ni tangkap kami.
Dia tarik, bawa pergi masuk dalam kuil. Rupa-rupa kat pulau tu tengah-tengah ada kuil. Ada kuil. Pulau Hantu. Ada kuil. Dua orang Melayu pun pergi juga Pulau Hantu, beli nombor. Kasih makan. Masuk orang kuil. Kami takut, kami tidak mau masuk, ya tak? Kata jasasa tadi, ya tak? Kamu mesti masuk, ya tak? Pasal ada orang yang merindukan kamu. Dalam ni ada orang merindukan. Kami lari, dia kejar, kami kena tangkap. Kami diheret masuk ke dalam kuil tadi. Bila kami masuk dalam kuil tadi, kami nampak ada gegasi yang sangat besar. Gegasi. Yang tadi jasasa tu macam binatang yang bulunya panjang, datang dapat muka, tak tahu depan belakang mana, tak? Kita pun tak tahu macam mana nak cakap dah. Dia bawa dalam kuil tadi, tiba-tiba ada, ini gegasi yang sangat besar. Gegasi tu diikat tangan dia, badan dia, semua kena ikat, kaki semua, kepala kena ikat. Tak boleh lah, dia bising, macam ni. Kami tanya dia, siapa ni kau? Seram lah tengok. Dia tanya balik, hampa ni siapa? Dia tanya balik juga macam gitu. Kami cerita, katanya kami orang Yaman, kami nak pergi Madinah, ya tak? Nak jumpa dengan seorang Nabi, ya tak? Tapi kapal kami dipukul ombak dan kami tersedar di sini. Bila gegasi tadi dengar nak jumpa Nabi di Madinah, dia tanya balik. Dia tanya, dalam perjalanan kamu tadi, apakah kamu jumpa dengan ini kebun kurma Baisan? Daripada perjalanan Yaman nak pergi naik ke utara Mekah, ada satu kurma lah, berkebun kurma. Ketika kami jumpa, kata gegasi ni, apakah dia masih berbuah? Kata Tamim Ad-Dari, tak lagi berbuah. Dia tanya lagi, dia cakap, apakah kamu jumpa dengan tasik, iaitu Tabariyah, tasik yang terkenal di antara Yaman dengan Mekah dan Madinah. Kemudian dia cakap, kami jumpa. Dia cakap, apakah ada airnya? Kata Tamim, airnya sudah kering. Dia tanya lagi, bagaimana dengan wadi sumur, iaitu Zuhra, sumur yang terkenal, ya tak? Mereka jawab, masih mengalir, ya tak? Dia tanya lagi, ya tak? Bagaimana dengan ini orang-orang mukmin ketiga itu, yang kamu ini nanti bertemu dengan Nabi itu? Katanya yang kami dapat tahu, Nabi itu mengajak orang-orang melakukan kebaikan, menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dia tanya lagi, apakah Nabi itu diperangi? Kata Tamim, kami tahu bahawa Nabi itu diperangi oleh musuh-musuh daripada orang kafir. Dia tanya lagi, ya tak? Apa yang dibuat oleh Nabi tadi? Ya tak? Nabi itu akan sentiasa sabar dan memerangi orang-orang yang memerangi agama Islam. Dia terangkan macam gitu. Maka orang tadi jawab, gegasi tadi jawab, kata gegasi tadi, lebih baik kamu mengikuti iaitu Nabi tersebut. Tamim Ad-Dari ini belum nak sampai lagi tak? Singgah kat pulau tadi. Kata iaitu gegasi tadi, lebih baik kamu jumpa Nabi tadi dan ikut dia. Ni Dajjal ni bercakap. Dia cakap, tak? Kerana kalaulah sampai satu masa nanti aku akan keluar dan membuat kerosakan, ketika itu aku yang ini akan menghancurkan bumi ini, kecuali Mekah dan Tayyibah, Mekah dan Madinah. Kerana Dajjal tidak dapat masuk ke dalam dua kota ini, Mekah dan Madinah. Setiap kali Dajjal nak masuk ke kota Mekah dan Madinah, maka malaikat akan membawa pedang untuk menjaga dua kota suci ini. Kata Nabi, hadzal Madinah, inilah bumi Madinah, inilah bumi Madinah, inilah bumi Madinah 3 kali. Kata Nabi, ketahuilah, pagi ini aku nak bercerita tentang cerita yang sesuai dengan apa yang dicerita oleh Tamim Ad-Dari. Nak beritahu kepada kamu semua, Dajjal berada di Laut Yaman, Dajjal berada di Laut Syam. Ketahuilah, ya tak, bahawa ini adalah benda yang benar. Fatimah menceritakan, dia nak beritahu bahawa aku hafal cerita ini. Dan apabila ditanya oleh Amir bin Sarahil, Fatimah menceritakan tentang satu hadis Muslim, bahawa di antara tanda-tanda kiamat adalah apabila keluar dari Dajjal. Tapi sebenarnya dalam sejarah, kata para ulama, Nabi nak menceritakan tentang kehebatan dua kota suci, Mekah dan Madinah, tidak akan dimasuki Dajjal. Itu yang disebutkan. Nah, jangan buat kesimpulan dulu. Saya buat cerita ni nak beritahu akhir zaman itu ada hadis yang menceritakan Dajjal akan keluar. Tapi daripada hadis ini juga, pada zaman Nabi Dajjal dah ada, dah kena ikat. Kan? Itulah gegasi tu, tak? Dah kena ikat dah, tak? Dekat pulau pula, tak tahu pulau mana, Anta Baranta ke mana.
Pulau dekat Laut Yaman kata Nabi, dekat Laut Syam umpamanya macam gitu, tak? Yang ini kita nak belajar. Hadis ini bukan saja diceritakan oleh Fatimah binti Qais, malah diceritakan oleh Abu Hurairah, Aisyah, Jabir dan sebagainya, menceritakan keistimewaan tentang dua kota suci Mekah dan Madinah. Yang saya nak bawa ni, kalau anda baca hadis ini, memberi arti bahawa Dajjal sudah ada dan Dajjal berada di pulau yang disebut oleh Nabi. Lebih bagus dia jauh daripada Singapura, jauh sikit. Kat Singapura ni belum ada Dajjal, dia ada danger. Dajjal tak ada. Sebenarnya saya tak nak cerita pasal Dajjal. Apabila orang cerita tentang Dajjal, tanda-tanda kiamat, nanti anda balik ayat 187 surah Ali Imran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Itu cerita tentang masalah yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang bertanya kepada engkau tentang kiamat. Kat tengah-tengah Allah mengatakan, la ta'tikum illa baghtatan. Kiamat tidak akan datang melainkan dengan tiba-tiba. Baghtatan, terperanjat. Quran mengatakan kiamat tidak datang melainkan dengan tiba-tiba. Di lain perkataan, kiamat akan datang dengan keadaan yang tanpa signal, macam gitu. Ulama berbeza pendapat tentang yang ini Dajjal dan sebagainya. Bagi saya tak penting. Dia nak mengingatkan kepada kita, kalau Dajjal tak keluar pun Dajjal, kiamat datang tak? Agak-agak. Kalau tak ada Dajjal, tiba-tiba Dajjal tak ada. Sekarang dah ada Dajjal belum? Dah ada belum? Mak Saleh bikin Gog and Magog. Yajud and Ma'jud. Tak? Macam-macam Mak Saleh bikin tak? Kita tak cerita tu. Saya nak tanya anda, kalau Dajjal tak keluar pun, anda tak jumpa, anda tak kenal Dajjal, agak-agak kiamat berlaku tak? Berlaku. So sebenarnya cerita Dajjal ni tak penting, ya tak? Dan dalam Quran tak ada satu pun ayat yang menceritakan tanda-tanda kiamat, tak ada. Secara jelas tak ada. Apatah lagi cerita tentang Dajjal. Hadis ini sepatutnya kita tak payah sibuk cerita pasal Dajjal. Kerana kata Nabi, ya tak? Awid Dajjal, atau datangnya Dajjal, fasyarru ghaibin yantazur. Dajjal ini benda, makhluk yang gaib yang kamu tunggu-tunggu, ya tak? Benda yang gaib tapi kamu tunggu-tunggu. Maksudnya macam gitu, ya tak? Jangan terikat sangat dengan zahir hadis Dajjal. Kalau anda terikat dengan rupanya hadis Dajjal ni banyak, Bim. Dia sebut muka dia ni, mata dia buta sebelah. Dajjal ni mata buta sebelah, yang tak buta ni terjojol macam gitu. Macam-macam dia tak, dia cerita macam ni. Kalau anda tunggu, ya tak, anda tengok orang muka macam gini, Dajjal lah. Kalau anda tunggu hadis tentang dia akan keluar daripada Yaman dan Syam, tak mungkin keluar kat Gelang, ya tak? So dia akan jadi macam gitu, dia akan jadi keliru, ya tak? Kalau anda tunggu masanya, orang cakap, alah Dajjal belum keluar lagi, takkan nak berlakunya kiamat. Orang cakap macam gitu kan? Imam Qurtubi, Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahawa pembahasan tentang Dajjal ini sampai kepada 70 pendapat-pendapat yang berbeza. Bagi saya, kita tak mau cerita sangat tentang Dajjal. Pasal kalau anda cerita ni, dia akan jadi kacau. Hadis Muslim dia cerita. Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan, kata Abi Sa'id, satu hari kita nak pergi haji. Selepas Nabi wafat, nak pergi haji ni Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang hebat. Al-Khudri Al-Ansari, Bani Khadrat, daripada orang Ansar. Dia kata nak pergi haji satu kali berjalan daripada Madinah ni keluar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika. Semangat tak? Orang tanya Nabi, apakah haji yang baik? Kata Nabi, dua. Merapatkan suara ketika talbiyah. Yang kedua, sembelih. So siapa yang bikin haji, kalau boleh jangan dua benda tak tinggal lah. Talbiyah semangat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita kalau pergi haji, kita akan nampak orang yang talbiyah kuat-kuat ni biasa Arab, Turki, Iran, betul? Bangla pun kuat dia. Kita jalan nak pergi melontar ni, labbaik Allahumma labbaik, berdiri belum rumah kita. Arab. Tapi kalau anda dengar labbaik Allahumma labbaik, confirm Melayu. Melayu ni apa saja. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika kami dalam perjalanan nak pergi haji ni, pergi Mekah, daripada Madinah turun ke selatan nak pergi haji Mekah, dalam ihram ni, cuaca yang sangat panas, aku pun duduk di salah satu pokok.
Tiba-tiba datang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni budak kecil, ya tak? Kebetulan dia ni cacat, buta sebelah, mata terjojol. Allahu Akbar. Di Madinah ni Ibnu Sayyad, ya tak? Dia datang duduk sebelah aku pula. Kata Abu Sa'id dia, alamak, rimas aku budak ni, ya tak? Pasal dalam kepala sahabat, muka budak ni macam Dajjal. Abu Sa'id pun rasa macam tak seronok, ya tak? Abu Sa'id cakap, panas lah, jalan lah cik. Macam kasih signal belah lah kan. Panas lah, sibuk duduk sini, ya tak? Abu Sa'id ni tahu, mentang-mentang muka aku macam Dajjal, korang tak suka nak kawan dengan aku. Dia pun nak buat baik. Dia nampak ada kambing, dia pergi, dia perah susu kambing. Dia nak belanja Abu Sa'id dah. Dia bawa. Beb, haus kan, panas? Minum lah sikit. Kata Abu Sa'id tu dia, tak selera nak minum. Tengok muka kau je tak selera. Muka budak ni macam Dajjal, ya tak? Jadi Abu Sa'id rasa macam tak seronok gitu. Dalam hati Ibnu Sayyad ni katanya, ya tak? Oh, tak boleh angkat dia. Rasa macam nak bunuh diri lah, macam gitu. Sakitnya hati, ya tak? Kata Ibnu Sayyid, korang semua, ya ma'syarul ansar, katanya, wahai orang-orang ansar, orang Madinah, korang ingat aku ni apa, Dajjal ke apa? Macam itu. Korang lebih tahu Dajjal daripada aku kerana korang hidup zaman Nabi. Macam itu. Korang dengar daripada hadis-hadis Nabi SAW, tak? Kan kata Nabi, Dajjal ni kafir. Aku Islam lah. Mana ada Dajjal suci? Dajjal Islam tak ada. Ini nak pergi haji lagi, nak pergi haji ke tak? Mana ada haji Dajjal? Tak ada kan? Kan ada Dajjal. Jadi Ibnu Sayyid ni marah. Orang ni macam tak faham pula. Dalam hadis kata Nabi, Dajjal ni tak ada keturunan. Aku ni anak banyak lah, berderet-deret. Pun korang tak faham-faham ke tak? Dan dalam hadis kata Nabi, Dajjal takkan masuk kota Madinah dan Mekah. Aku tinggal Madinah, dah tengok IC merah, beb. Bukan IC biru, bukan PR. Anak watan Madinah, ya tak? Ini nak pergi Mekah lagi, ya tak? Tiba-tiba kau orang cakap aku Dajjal pula. Dia marah dia. Jadi kalau kita baca hadis Dajjal, dia akan jadi macam gitu. Kat mana dia keluar, ya tak? Mati-mati kita cakap kat Syam, kat Yaman, macam itu. Zahir hadis ni kita baca jadi macam itu. Bila tengok muka dia macam itu, dia jadi macam itu pula ada, ya tak? Ibnu Sayyad dia kasih boring sahabat-sahabat Nabi dia. Korang ni semua tak tahu. Aku tahu kat mana Dajjal akan keluar, bila Dajjal nak keluar. Sahabat-sahabat mengikut. Main belah lah, jangan main-main. Dia kasih bodoh-bodohkan dalam hadis Muslim, ya tak? Sebab itu kita nak sebut di sini dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah, Ali bin Abi Talib cerita. Ini saya nak sebut supaya anda, saya tak menafikan. Hadis-hadis Dajjal menceritakan tanda-tanda kiamat besar ni banyak. Saya dah sebutkan tadi. Tapi Quran tak bicara tentang Dajjal. Itu yang saya sebut. Tapi orang terlampau bercerita tentang Dajjal, melampau-lampau, hulu, melebih-lebih. Bukan kita je, bukan hari ini. Orang duduk, dia baru belajar bab tanda kiamat, pasal Dajjal dia cerita pada pergi berapa pagi sampai besok pagi. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Ibn Abi Shaybah menceritakan, katanya Ali bin Abi Talib cerita. Ali bin Abi Talib cakap, satu hari kami duduk di dalam masjid, kami bercerita tentang Dajjal. Kami cerita Dajjal itu dia akan keluar, nanti dia kalau keluar dia rosakkan, dia akan pecahkan salib, dia akan bunuh babi, dia akan macam-macam cerita-cerita. Dan kami tahu Nabi sedang tidur dalam rumah, pasal rumah Nabi sebelah masjid, kata Ali bin Abi Talib. Sedang kami cerita-cerita, Nabi keluar. Alamak, kata Ali bin Abi Talib, Nabi keluar pula. Artinya kami cerita ni sampai Nabi dengar. Dan kata Ali bin Abi Talib, Nabi tunjukkan mukanya yang marah. Artinya dia tak suka. Tiba-tiba Nabi bersabda, kata Ali bin Abi Talib, Nabi mengatakan, ketahuilah, ada perkara yang aku lebih takut daripada Dajjal, yang seharusnya kamu semua fikirkan. Nampak tak? Orang cerita pasal Dajjal ni melampau-lampau, tak? Daripada pagi sampai petang tak bikin apa-apa. Ketahuilah, kalau anda cerita pasal Dajjal macam gitulah, anda tak dapat buat apa-apa. Dia tidak bermanfaat untuk amalan. Tak ada. Nabi cakap, ketahuilah, ada perkara yang lebih besar yang aku takut daripada kamu bercerita tentang Dajjal. Ali bin Abi Talib cakap, apa itu Rasulullah? Kata Nabi, ini apabila pemimpin yang menyesatkan. Nabi kaitkan dia tak, bahawa Dajjal itu juga boleh pemimpin yang menyesatkan, tak? Benda ni lebih teruk, tak? Hari ni berapa juta Dajjal dah keluar.
So bila orang cerita tentang Dajjal melampau-lampau pada zahir hadis, Nabi tak suka. Nabi cakap stop lah, jangan cerita pasal Dajjal. Cerita benda lain lagi bagus. Hadis lain, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Baihaqi juga menceritakan. Kali ini Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, satu ketika kami sedang berbincang-bincang tentang Dajjal. Cakap lagi pasal Dajjal, cerita, lalu Nabi datang. Bila Nabi datang, Nabi menegur kami dengan sabdanya. Kata Nabi kepada mereka lah, sahabat-sahabat yang sedang duduk, tidakkah kamu semua ingin aku memberitahu kepada kamu apa yang lebih aku takuti daripada Dajjal? Ini sebab betul juga. Sahabat-sahabat cakap, tentulah ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, perkara yang lebih aku takut daripada Dajjal yang akan berlaku kepada umatku adalah syirik yang tersembunyi. Syirik saghir, syirik syafi. Syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Pasal kadang-kadang dia belajar, kebetulan ustaz dia ajar bab Dajjal. Dia lepas belajar, dia duduk kedai kopi, dia cing habis lebih pada ulama kadang-kadang. Dia cerita bukan main lagi. Dengan ilmu tadi dia jadi riak. Dia tahu cerita Dajjal sikit, dia cerita melampau-lampau jadi riak. Kata Nabi, syirik yang tersembunyi apabila orang melakukan satu amalan menunjuk-nunjuk. Dua dalil saya rasa cukup saya bawa untuk menutupkan, memberi pengajaran kepada kita, walaupun Nabi pernah mengingatkan kepada kita umatnya tentang bakal datang Dajjal apabila akhir zaman. Nanti kita tidak menafikan pada hadis-hadis yang sahih. Tapi apa yang kita nak belajar di sini, tak payah sibuk-sibuk cakap pasal Dajjal sangat, tak payah. Pasal pertama dia itu ghaib, fasyarul ghaibin. Dia itu makhluk yang jahat, yang ghaib. Maka kalau kita bercerita pun tak ada faedah. Sepatutnya apabila dia cerita tentang Dajjal, dia cerita tentang kiamat. Apabila cerita tentang kiamat, dia cerita tentang mati. Clear? Pasal kalau tak mati pun kiamat, kalau tak kiamat, tak ada Dajjal pun dia akan mati, ya tak? So kita cakap dia cerita tentang mati, dia cerita supaya kita buat persiapan tentang mati. Ini maksud hadis tu. Maksudnya kalau kamu muda, kaya, sihat, tak nak beramal, ya tak? Kalau tak mati, babe, datangnya ke Dajjal, dah tak ada lagi masa untuk bertaubat. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana salah satu daripada tanda orang tadi tak boleh bertaubat, apabila terbit matahari daripada barat. Kita cerita. Hari ini matahari terbenam ke barat, tapi kalau terbit pada barat, tak ada lagi taubat. Macam itu. Apabila ini roh dikerongkong, nazak, tak ada lagi taubat. Termasuk jugalah kalau kita semua hidup dalam keadaan satu zaman yang semuanya cantik. Kita pun sihat, muda, kaya raya, tahu keluar Dajjal. Artinya menurut hadis ini, stop, dah tak boleh lagi beramal, dah tak pakai lagi. Taubat tak terima, amalan pun tidak diterima. Ini kata ulama. Artinya disuruh untuk kita mempersiapkan sebanyak-banyak amalan sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar. Lebih kurang macam gitulah. Bi'atiqad ahli sunnah, kita tidak menafikan, qat'i, sudah tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa wajib beriman kepada alam akhirat. Wajib beriman kepada hari kiamat ini menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman, ya tak? Dalam Quran surah An-Nisa disebutkan, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada ini rasul-rasulnya, dan kepada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesatlah pada sesat yang jauh. Clear? Beriman kepada hari kiamat bermula daripada ini apabila tiapan sengsangkala yang pertama, betul tak? Sampailah kepada syurga dan neraka. Itu tak ada khilaf. Al-Quran tidak bicara tentang Dajjal. Al-Quran ada bicara tentang ini apabila orang tanya kepada Nabi tentang kiamat, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Muhammad, apabila orang tanya kepada kamu tentang kiamat, bilakah akan datangnya kiamat, katalah qul innama ilmuha 'inda rabbi. Muhammad, kau beritahu kepada orang-orang bahawa ilmu pengetahuan tentang kiamat adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada orang yang tahu bilakah waktunya kiamat akan datang melainkan Allah. Sakulat fis samawati wal ard. Keadaan kiamat itu sangat dahsyat, langit dan bumi tak mampu menanggungnya. La ta'tikum illa baghtatan.
kiamat tidak akan datang melainkan dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anhu. Kata Allah Muhammad, orang tanya kepada engkau tentang bilakah kiamat, seolah-olah macam kau tahu sangat. Qul, katakanlah kepada mereka, innama ilmuha 'inda rabbi. Dua kali Allah kata. Kalau orang tanya kau tentang bila kiamat, kau cakap dengan mereka, bilakah akan datangnya kiamat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini i'tiqad ahli sunnah. Clear? Bila datangnya kiamat tak ada orang tahu. Nabi pun tak tahu. Tanda-tanda kiamat besar daripada hadis dan kita tak mau perbincang. Tapi kesimpulan daripada apa yang kita belajar, selepas kalau kita tidak mau beramal soleh, tahu-tahu kaya jadi miskin. Waktu itu bukan kata nak zakat, miskin. Ya? Sedekah pun tak boleh, infak pun tak boleh. Rugi besar. Atau mungkin ada orang yang kaya raya, tak miskin-miskin, takut bila kaya jadi sombong, dia pun tak buat amal soleh. Ataupun mungkin dia kaya, dia kaya raya, tiba-tiba dia datang penyakit pun menyebabkan dia tak boleh beramal soleh. Atau mungkin ada kaya, dia tak sakit, tapi tiba-tiba dia tua dan dia tak kuat nak beribadah. Ataupun mungkin dia kaya, dia tak sakit, dia sehat, dan dia kaya raya dan muda, tiba-tiba datang kematian. Kali ini kaya raya, sihat walafiat, muda, tak mati-mati lagi, tiba-tiba timbulnya Dajjal. Maksudnya salah satu tanda-tanda besar, tanda-tanda kiamat. Di waktu itu taubat pun tak pakai dia. Apatah lagi nak beramal soleh. Kata ulama, kalaulah sudah keluarnya tanda-tanda kiamat yang besar, ketika itu amalan-amalan seseorang tidak dikira pahala lagi. Maka pelajaran daripada hadis ini, sebelum keluarnya tanda-tanda besar, tanda-tanda kiamat, hari ini kita disuruh beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh nanti dia cerita awis sa'ah, tentang kiamat, untuk kita tutupkan minggu depan, dan sekaligus kita buat kesimpulan, kerana salah satu daripada perkara yang akan menyusahkan kita, menyulitkan kita daripada beramal saleh adalah apabila datangnya yakni kiamat, ataupun ini tanda-tanda kiamat besar. Wallahu alam. Kerana masa, kita berhenti dulu di sini. Kalau minggu lalu kita tutup 2 minggu. Minggu pertama kita cerita tentang bagaimana yakni Imam Ahmad bin Hanbal yang diketemukan dengan yakni penjual roti, menjadikan pelajaran kepada kita bagaimana doa ni sangat penting. Lebih-lebih ibu-ibu ni, doa ibu ni mustajab, lebih-lebih kepada anak. Pakailah senjata itu. Bapak-bapak kalau diuji dengan kehidupan yang penuh dengan pancaroba, pakai doa. Minggu lalu kita tutup dengan cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam apabila bertemu dengan kisah yang sangat menarik. Para musafir yang kehilangan duit, akhirnya duit itu dijumpa orang lain, dan kemudian dia bunuh orang yang ketiga yang bukan mengambil duit itu. So hari ini kita cerita tentang kiamat, kita cerita tentang Dajjal. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran kepada kita. Alhamdulillah, bumi yang kita hidup ini jauh daripada yang disebut oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di waktu bawa jemaah di Madinah. Di Madinah ni ada satu jabal, satu bukit namanya Jabal Burkan. Bukit Burkan. Dia dekat dengan dia ini qaryah Yahud, kampung Yahudi, dekat dengan Mas'ad, dekat dengan dia ini dam, empangan yang dibuat pada zaman yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau anda di Kuba, Masjid Kuba, sebelah sana tu ada satu kawasan kampung Yahudi, Ka'ab bin Al-Asraf. Orang Yahudi yang pertama yang Nabi izinkan sahabat bunuh. Rumahnya masih ada lah kasar, tapi tinggal batu-batu je lah. Dalam itu ada yakni empangan yang dibuat pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Luar kita nak keluar tu, di tepi jalan tu, di tepi highway adanya satu jabal. Okey, bukit tu hitam, namanya Jabal Burkan. Kata ulama di dalam kitab yang menceritakan sejarah Madinah dan tempat-tempat suci yang saya baca, dikatakan bukit itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang Nabi sebut, yang berlaku pada tahun 640 Hijrah. Bukit itu meledak
gunung berapi. Dan api yang keluar daripada gunung itu sampai orang Syam. Anda bayangkan 700 km lebih, 1000 km daripada Madinah sampai di Syam. Tapi api itu orang di Syam di utara boleh nampak macam gitu. Sampai ketika itu Imam Nawawi masih belasan tahun lagi. Orang-orang Madinah utus surat, Imam Nawawi mengesahkan hadis tadi. Orang-orang Madinah bila api itu sampai tinggi, semua lari masuk dalam masjid. Semua doa pasal mereka teringat hadis Nabi, la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat hatta takhrujan nar fi ardil Hijaz. Tidak akan berlakunya kiamat melainkan keluarnya api yang menggelegak di salah satu daripada bukit di bumi Al-Hijaz, bumi Hijaz, Arab Saudi. Apabila tahun 640 lebih itu, apabila berlakunya gelegak, orang-orang Madinah ni takut. Mereka hantar surat ke Syam. Imam Nawawi masih ada di sana. Imam Nawawi mengesahkan hadis Nabi, hadis Muslim. Katanya itu salah satu tanda-tanda kiamat. Clear? So bila kita bawa jemaah di Madinah, kita tunjukkanlah inilah bukitnya, kata ulama. Berlaku pada tahun 640 lebih Hijrah, sekarang 1436 Hijrah. Hadis tu berlaku macam itu, tapi bukan kita ngada-ngada, bukan cakap tak kiamat pun, taklah. Tapi macam mana kita fahamkan hadis Nabi lah? Hadis sahih mengatakan tidak akan keluar api melainkan apabila terjadinya pada zaman pada ini bumi Madinah keluar. Dan ulama mengiyakan hadis itu. Dan itu bukitnya sampai sekarang 1000 hampir 1000 tahun kan? Tak kiamat. Macam mana kita nak fahamkan hadis-hadis tanda-tanda kiamat? Dia mengingatkan kepada kita, Nabi ni dia suruh kita bersegera, badiru bi'a'malis salihah. Bersegeralah melakukan amal-amal salih. Buat dah. Jangan kisah dia kiamat ke, yang kisah dia dajjal ke, dia keluarnya api ke tak keluar ke tak. Pasal kalau semua tak berlaku pun anda akan mati. Mati itu kiamat kecil. Itu dia cerita lah. So dia suruh kita beramal hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita nak beramal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu ya Allah, jadikanlah hati kami cinta dengan iman ya Allah, dan hiasilah hati ini dengan iman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati ini benci kepada benda-benda yang kufur, yang fasik dan juga maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah, semaikanlah, piaralah iman ini ya Allah. Hidupkanlah kami dalam iman dan wafatkan kami juga dalam keadaan iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kamu cabut iman yang telah kamu berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, peliharalah, tetapkanlah hati kami dengan agamamu ya Allah. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.